Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah boleh dengar insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir syaitanir rajim insya-Allah. Kita tunggu seminit lebih kuranglah seminit dua ni insya-Allah. Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama meneruskan sedikit daripada program kita untuk kita sama-sama membina suasana ingat memperingati, suasana lengkap melengkapi, takmil wal istiqmal antara satu sama lain. Sama-sama kita membina kekuatan, sama-sama kita mencapai hidayah dan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan cahaya. Dia akan memberi cahaya kepada orang beriman. Orang beriman ni diberikan cahaya yang banyak, banyak cahaya dia bagi. Tetapi orang yang beriman yang bagaimana? Jadi dalam kita nak melihat bagaimana keuntungan mereka yang mendapat cahaya daripada Allah ini ialah apabila yang pertama sekali dia membuang ataupun dia mengenepikan ataupun menghapuskan segala halangan-halangan yang ada dalam hidup dia. Halangan cahaya. Maksudnya cahaya Allah datang, tapi cahaya Allah tu dia tidak akan sampai kepada kita dengan sebab halangan-halangan. Dan halangan yang paling besar sekali ialah halangan iaitu dosa ataupun sifat-sifat yang Allah murka yang ada dalam hati kita. Itu halangan yang pertama sekali, yang menyebabkan kita tak dapat apa yang digambarkan sebagai cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi halangan ini contohnya apabila kita merasakan bahawa segala sesuatu tu kita punya. Kita rasa kita punya. Kita rasa aku punya. Maksudnya sifat aku, keakuan. Apabila kita merasakan kita punya, aku punya, umur ni kita punya. Badan ni kita punya. Diri kita punya. Harta kita punya. Jadi apabila kita rasa kita punya, amalan kita punya, semua kita rasa kita punya, maka itulah halangan pertama. Halangan pertama yang akan menyebabkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala terhijab.
Sebab apabila kita mengaku kita punya, maka kita telah pun meletakkan diri kita lebih daripada Allah. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kita baca tiap-tiap hari Jumaat kalau tahlil tu kita baca surah Al-Baqarah yang akhir tu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi. Jadi Allah dah mengisytiharkan bahawa segala ni dia punya, bukan kita punya. Tiba-tiba kita kata ni aku punya. Jadi bagi mereka yang ingin berjalan menuju kepada Allah, halangan pertama dalam hati yang menyebabkan dia terhijab daripada cahaya Allah. Sama ada cahaya itu cahaya Islam, nurul iman ataupun nurul ihsan, ataupun cahaya-cahaya yang Allah nak berikan kepada seseorang. Maka apabila dia merasakan bahawa dialah yang empunya, diri dia empunya, amalan dia, semua dia punya, maka ketika itu cahaya itu akan terhijab, dia tak dapat masuk. Jadi hati kita tak rasa apa-apa. Sebab tu bila kita beramal, kita rasa keras, kita rasa tak, kita macam tak sampai. Kita zikir pun macam tak sampai. Sebab dalam diri kita masih lagi ada sifat keakuan. Ini contoh. Kita akan bawa ke tajuk itu kemudian dengan lebih detail lagi. Tapi nak sebut kat sini, kita nak kena rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah jalan pertama setelah kita bertaubat kepada Allah, kita nak berjalan menuju kepada Dia, maka kita kena rendahkan diri kita. Maka pada malam ni kita nak kena rendahkan diri kita. Apa yang saya nak sampaikan pada malam ni adalah merupakan berita gembira kepada mereka yang merasai dan memahami akan kejayaan yang sebenar, ialah apabila mereka mendapat redha Allah. Dan kemudian untuk mendapat redha Allah itu, mereka akan berhadapan dengan hari-hari yang gemilang dalam hidup mereka. Hari-hari yang gemilang. Kalau kita tengok dalam hidup kita, masa bilakah, ketika manakah, kita kata pada masa bilakah kita rasa kita ni telah mencapai sesuatu yang terbaik. Kalau kita tengok sungguh-sungguh, tak kira lah sama dalam bentuk pelajaran, dalam bentuk sukan, dalam bentuk mungkin pertandingan apa-apa yang kita masuk, yang kita menang, yang kita dapat sesuatu yang kita kata yang cemerlang, yang hebat. Maka kalau kita tengok sungguh-sungguh dalam hidup kita ni, apakah perkara yang betul-betul merupakan satu perkara yang paling hebat sekali, maka kita tidak akan dapat nak capai sesuatu yang lebih hebat lagi daripada amal yang paling hebat sekali. Amal yang paling penting sekali. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling penting, yang paling hebat dalam hidup seseorang itu ialah amal yang menutup hidup dia. Wa innal a'mal bil khawatim, atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Innal a'mal bil khawatim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang sebenar itu ialah amal yang penghabisan. Maknanya kita ada banyak pencapaian. Dalam hidup kita ni ada banyak pencapaian. Kita cemerlang dalam pelajaran, kita cemerlang dalam pekerjaan, kita cemerlang dalam kehidupan perniagaan kita, kita cemerlang di dalam pergaulan kita, kita cemerlang dalam kepimpinan kita, mungkin kita seorang pemimpin, kita cemerlang dalam segala aspek kehidupan kita. Tetapi dalam kecemerlangan yang ada yang banyak tu, yang mana satukah kecemerlangan yang paling penting sekali dan kecemerlangan yang paling bermakna dalam hidup kita, yang paling bermakna ialah kecemerlang ketika kita berhadapan dengan amal yang terakhir. Amal yang menutup kehidupan kita. Amal yang menutup kehidupan kita. Maka amal itu cemerlang, maka dia menunjukkan kecemerlangan semua amal-amal yang sebelumnya. Dan kecemerlangan semua perkara yang bakal dihadapi selepasnya. Sebab selepasnya dia tidak ada amal lah. Masa itu tak ada amal. Semua ganjaran saja. Semua ganjaran. Jadi sebelumnya tu amal apa? Mungkin ketika itu ada amalan dia yang cemerlang. 1, 2. Contohnya dia dapat SPM, keputusan terbaik. Contohlah dalam sudut pelajaran. Ataupun mendapat pekerja terbaik. Dalam setahun dia pekerja terbaik. Anugerah pekerja terbaik. Anugerah peniaga terbaik. Anugerah apa saja anugerah. Segala anugerah yang ada dalam dunia ini, jika dibanding dengan amal yang penutup ini, maka tidak boleh lawan
amal-amal yang lain. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal a'mal, sesungguhnya amal yang sebenar, amal yang paling penting ialah al-khawatim, amal yang menutup hidup kita. Sebab tu malam ni kita nak kena rasa bahawa kadang-kadang manusia itu tertipu. Dalam hidup dia semua cemerlang semua sekali. Daripada pelajaran, daripada UPSR, ataupun PMR, ataupun SPM, ataupun daripada peringkat universiti, sampai ke perperiksaan dia, sampai peringkat PhD, post PhD pula. Cemerlang semua. Begitu jadi pekerjaan cemerlang. Pekerjaan dia cemerlang. Pekerjaan dia kita kata semua orang respect. Dia sudah kepimpinan dia semua orang respect. Maknanya segala yang ada dalam hidup dia semuanya kita kata bagus dan baik. Dipuji oleh ramai. Tetapi di akhir hayat dia, dia berhadapan dengan satu saat di mana diuji dengan sakaratul maut, penyakit sakit yang terlalu sangat, dan dia berhadapan dengan ujian yang besar, sehingga oleh kerana dia tidak menjaga hati dia, menjaga iman dia, maka Allah pusing kejayaan yang telah dicapai sepanjang hidup dia kepada kehinaan dan kerosakan. Wa iyyazubillah min zalik. Ya, sebab itu pada malam ini kita melihat apabila seseorang yang beriman memahami bahawa hakikat dunia ini adalah merupakan satu ujian, satu tempat dia akan diuji dan sedang diuji. Malahan tempat yang dia berladang untuk dia berusaha mendapatkan sesuatu yang terbaik, iaitu mardatillah, redha Allah. Maka bila dia rasa, dia faham bahawa dia sedang diuji dalam kehidupan ni, tak kira lah sama dia miskin ke, ujiannya miskin, ujiannya kaya, ujiannya lapang, sibuk, ujiannya mungkin sakit, sihat, tak kiralah ujian dalam bentuk apa sekalipun, maka sesungguhnya dia sedang diuji. Maka dia tahu, keputusan ujian itu dapat dilihat apabila dia cemerlang di dalam amal yang terakhir. Amal ketika dia akan convocation, dia akan graduasi daripada dunia ini, iaitu ketika dia mendapat sakaratul maut, dan ketika itu dia boleh berjaya melepasi halangan sakit yang luar biasa yang saya dah gambarkan semalam. Sebab itu tuan-tuan hormati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat kasih pada kita, amat sayang pada kita. Dan bagi seorang beriman, dia tidak akan tertipu. Hari ini masing-masing tertipu. Contoh macam orang-orang yang ada di hadapan kita, termasuk kadang-kadang kita pun termasuk juga. Oleh kerana kita telah mendapat pendidikan barat, pendidikan ala barat, campur-campur dengan barat, campur-campur dengan yang bukan Islam dengan Islam, kita dah campur-campur dah. Sekular tak sekular dah campur. Kalau orang tu sekolah agama, dia panggil ustaz. Kalau orang tu sains, dia tak panggil ustaz, tak boleh panggil ustaz, kena panggil saintis. Padahal sains dan agama ni sepatutnya digabungkan. Dalam Islam tak ada pemisahan. Tak ada pemisahan. Ulama-ulama saintis kita dulu menghafal Quran, ramai yang hafal Quran. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin, contoh, mereka fasih di dalam fiqh, contoh. Baik, sebab itu nak sebut kat sini, bagaimana hari ini oleh kerana kita telah terdedah dengan pendidikan barat, pendidikan sekular, pendidikan yang bercampur-campur, plural, liberal dan sebagainya, maka apa yang kita lihat orang barat, yang diutamakanlah apa yang ada di luar. Maka kejayaan ni apa yang ada di luar. Apa yang dekat luar, contohnya kejayaannya bila dia dapat duit banyak. Duit banyak, itu kejayaan dia. Diukur di kejayaan duit banyak. Ataupun pangkat tinggi. Ataupun dia dapat berjaya mencapai sesuatu dalam bentuk harta benda. Ataupun dalam bentuk kejayaan perniagaan. Ataupun dalam bentuk nama, glamour. Ataupun dalam bentuk dia ni seorang yang menjadi pemimpin yang disanjung oleh manusia. Manusia sanjung dia. Jadi kita melihat banyak kita ni telah ditrain, dilatih. Daripada pendidikan kita ni ala barat, iaitu kita melihat yang luar saja. Kita terlupa bahawa di dalam Islam yang lebih penting bukan yang di luar, tapi yang lebih penting yang di dalam. Bukan kata luar tak penting, luar penting. Dunia ni adalah tempat yang kita kena gunakan untuk akhirat, dapatkan redha Allah. Tetapi yang di dalam, yang menyebabkan kosong hati dan hidup kita. Maka kita rasa bangga kita dapat gaji yang besar, pangkat yang tinggi. Kita rasa bangga dapat kejayaan-kejayaan duniawi. Tetapi kita tak rasa apa-apa bila kita sembahyang tidak khusyuk.
Sedangkan sembahyang itu jalan nak masuk redha Allah, jalan nak masuk syurga Allah. Kita tak rasa. Ini kenapa? Kerana kan, latihan pendidikan kita lebih kepada luaran, bukan dalaman. Barat dah ajar kita macam itu. Sehingga kan akhir-akhir ni, kita melihat barat baru sedar. Baru nak mengubah manusia ni kena dalaman. Sebab tu lahirnya contohnya Stephen Covey. Seven Habit of orang yang cemerlang kan, sukses. Lain semua tu ke dalam semula. Dia panggil sekarang ni baru timbul istilah spiritual leadership. Kepimpinan yang ada spiritual, yang ada roh, yang ada semangat. Yang ada roh kerohian, kerohanian. Jadi baru timbul di barat, baru nak nampak. Sebab tu kita lihat barat akan kembali kepada Islam. Barat akan kembali kepada Islam. Ya, sebab tuan-tuan rahmati Allah SWT, pada malam ini kita nak kena rasa. Kita tak mahu tertipu dengan syaitan dan tipu daya dunia. Yang mana hari ini kejayaan yang sebenar kita ukur dengan kejayaan di dunia. Tetapi sebenarnya kejayaan sebenar ialah kejayaan yang apabila kita boleh menggunakan dunia untuk mendapatkan kejayaan yang paling hakiki, yang paling besar, iaitu kejayaan di akhirat. Sebab itulah digambarkan Rasulullah SAW, saya gambarkan tadi, bagaimana Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahawa sesungguhnya amal yang sebenar ialah amal yang menutup. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, daripada semalam lagi tuan-tuan saya minta tolong refer balik kepada kuliah ataupun perkongsian semalam dan sebelumnya. Berkenaan bagaimana kita katakan bahawa sakaratul maut, amal ketika kita berhadapan dengan sakaratul maut adalah merupakan amal yang paling penting sekali. Yang paling penting sekali. Bukan saya cakap, tapi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam hadis Bukhari, iaitu dikatakan apa? Dia kata sesungguhnya amal yang sebenar ialah amal yang menutup hidup kita. Maka sebab itulah, kalau kita dah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, walaupun kita banyak kelemahan dan banyak kekurangan, tetapi apabila kita diberikan peluang untuk hidup panjang umur kita ini, dan ketika umur kita panjang, Allah bagi kita kesempatan untuk kita patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah saya sendiri pencen polis. Setahun selepas pencen, Allah izin sakit perut. Kemudian dengan asbab sakit perut itu dibawa ke hospital. Di hospital di Muar. Dan kemudian doktor kata tak boleh buat apa, nak kena operate. Dia tak tahu doktor tu nak try ke apa. Saya tak ada masa tu, saya ada di Kuala Lumpur. Akhirnya adik saya sign, dia pun dia operate. Allah izin dia bedah perutnya, keluarlah cecair hitam banyak. Sehingga antara asbab kematiannya lah perut tadi tu. Dan perut dia makin lama makin sakit lah, makin tidak sembuh. Dan akibat dia sakit dalam perut tadi. Akhirnya dia meninggal dunia. Setahun selepas pencen. Tahun tersebut sepatutnya dia pergi haji. Dah daftar semua. Tinggal kursus haji perdana yang terakhir kali. Dia tak dapat pergi, dia dah meninggal 2 minggu sebelum. Ataupun seminggu sebelum. Dan siapa yang ambil tempat dia, saya ganti tempat dia lah. Nak temankan mak pergi ke Mekah. Tapi nak sebut sini, kan, bagaimana kita tidak tahu bila kita akan pergi. Ada orang yang diberi kesempatan, macam ayah saya alhamdulillah. Bila saya tengok balik keadaan kematian dia, mati sakit perut. Salah satu hadis saya akan baca sekali lagi. Mati kalau disebabkan sakit perut, orang tu beriman, orang tu Islam, orang tu beriman, orang tu redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sakit perut merupakan syahid fi sabilillah. Syahid yang dianggap sebagai syahid akhirat. Dan di sinilah kita nak lihat dan kena rasa bagaimana keadaan kita pada hari ini, pada malam ini. Yang saya nak menyatakan tuan-tuan, kita sambung yang semalam, iaitu perkara yang paling penting, yang digentari, yang dibimbangi, yang ditakuti oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bagaimana cara mereka mengakhirkan hidup mereka. Dan bagaimana cara, sebab itulah apakah amal yang mereka buat? Amal yang mereka buat ialah amal yang bukan hanya setakat 1 hari 2 hari ketika bulan Ramadan saja dia baca Quran ketika tertentu, tetapi dipastikan amal itu amal yang berterusan. Berterusan. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, bila kita kata mengingati sakaratul maut, hari di mana kita akan berjumpa dengan Allah di dunia ini, kita akan diambil oleh Allah keluar daripada dunia ini. Hari di mana kita akan berhadapan dengan malaikat maut yang akan mengambil nyawa kita.
Maka sebenarnya bila setengah orang dia pandang, dia kata bila kita ingat mati, ingat hari tu, tentu kita takut. Tentu kita rasa bimbang. Tuan-tuan, kita akan bimbang dan kita akan takut sekiranya kita tidak tahu bagaimana nak berhadapan dengan sakaratul maut. Bagaimana nak mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan sakaratul maut. Bagaimana nak masuk ke dalam pintu kematian dan masuk ke alam barzah, masuk ke alam akhirat. Bagaimana kita nak masuk? Maka oleh kerana tidak bersedia, tak tahu, tak faham, maka jadilah orang itu takut apabila mendengar kematian. Bila tengok kematian, takut. Sebenarnya tuan-tuan, bagaimana digambarkan oleh Ibn Hajar, dia kata apa? Orang yang memahami akan hakikat sakaratul maut, orang yang memahami akan hakikat kematian, orang beriman, maka mengingati mati bukan menakutkan dia, tetapi memberikan ketenangan kepada dia. Ingat mati bukan takut. Ingat mati memberikan ketenangan pada dia. Kenapa ketenangan pada dia? Kerana keimanan yang ada pada dia membawa kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai Allah Subhanahu Wa Taala membawa satu perasaan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tahu bahawa kematian itu tidak boleh dielak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mati. Dia tahu. Maka buat apa kita nak takut pada perkara yang pasti berlaku? Pasti berlaku. Tak perlu takut. Malahan mengingati kematian bukanlah menakutkan, tetapi membawa ketenangan. Kenapa saya kata membawa ketenangan? Kerana apabila kita mengingati kematian, kita mengingati bahawa segala ujian, segala kepayahan, segala apa yang berlaku di alam dunia ini akan berakhir dan kita akan pergi ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin dengan baik sangka kita pada Allah, baik sangka kita pada Allah, sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan kepada kita kerana kita beruntung. Maka jadilah orang yang mengingati mati. Orang itu akan sentiasa dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang Allah redha. Dia jadikan dunia ni sebagai tempat dia untuk nak mempersiapkan diri dia. Tidak tertipu dengan nafsu, tidak tertipu dengan segala perkara yang kita kata menipukan hati mereka daripada akhirat. Jadi sebab itu tuan-tuan, sakaratul maut bukanlah suatu yang menakutkan walaupun sakit. Walaupun sakit. Sebagaimana kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Apabila aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menghadapi sakaratul maut, wajah baginda berpeluh-peluh. Wajah baginda menunjukkan rasa sakit yang amat sangat. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pun merasai sakitnya sakaratul maut. Sakit sakaratul maut. Mungkin sakitnya tak samalah macam kita agaknya, wallahu alam, tapi masih sakit. Sakit, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sakit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alangkan satu urat daripada seluruh saraf kita ni, satu je saraf, satu je urat dicabut, maka sakitnya luar biasa. Apalagi seluruh roh kita yang terikat dengan saraf itu, seluruh roh kita dicabut saraf, lagi sakit yang amat-amat luar biasa. Maka apa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha apabila melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sakaratul maut, maka dia kata apa? Setelah aku melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan sakit mati, maka aku sedar bahawa sakit mati adalah suatu yang pasti dihadapi oleh semua manusia. Orang yang paling, manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang paling rapat, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling mulia di kalangan makhluk yang ada, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun sakit ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakit sakaratul maut, apalagi kita. Maka dia kata, apa yang penting bukanlah kita takut berhadapan dengan sakaratul maut, tetapi kita berhadapan dengan hati yang tenang, hati yang redha. Ketika nak ditarik, nyawanya ditarik oleh malaikat maut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan sakit. Kemudian Rasulullah memandang wajah Jibril. Jibril paling, sebab Jibril tak sampai hati tengok wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam menahan sakit. Sayyidatina Aisyah menangis. Dia pun tak sampai hati melihat wajah orang yang disayang sedang berhadapan dengan sakaratul maut pada ketika itu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril,
kenapa engkau berpaling daripada aku? Tidak sudikah engkau melihat wajah aku di saat-saat akhir untuk meninggalkan dunia ini? Ini tuan-tuan rahmati Allah, bagaimana sakitnya sakaratul maut. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam positif. Maka itulah yang kita nak kena hadapi. Sesungguhnya mereka yang beriman, yang berhadapan dengan sakaratul maut itu sakit mati tadi, maka kesakitan itu dalam masa beberapa saat aja, mungkin beberapa minit habis, maka banyak dosa-dosanya yang akan diampunkan oleh Allah. Sebab itulah tuan-tuan, dalam tulisan-tulisan para ulama kita, saya cuba compilekan, saya cuba gabungkan beberapa tulisan-tulisan para ulama kita menggambarkan kepada kita bagaimana seseorang yang mukmin yang mempersiapkan diri mereka untuk berhadapan dengan sakaratul maut, supaya akhir mereka itu akhir dalam keadaan beriman, akhir dalam keadaan Islam, akhir dalam keadaan mengenal Allah, akhir dalam keadaan redha pada Allah, berakhir dalam keadaan dia benar-benar nak berjumpa Allah. Maka Allah SWT akan sediakan kepada mereka hadiah-hadiah yang luar biasa. Apakah hadiah-hadiah yang luar biasa? Tidak lain dan tidak bukan, hadiah luar biasa bagi mereka yang mempersiapkan diri mereka untuk berhadapan dengan sakaratul maut itu, ialah berupa husnul khatimah, kematian yang baik. Kematian yang baik. Bagi mereka yang mempersiapkan diri mereka untuk berhadapan dengan sakaratul maut, sakit mati, berhadapan dengan kematian, perpindahan di antara alam dunia menuju kepada alam barzah dan kemudian masuk ke alam akhirat, maka mereka yang mempersiapkan diri mereka untuk berhadapan dengan sakit sakaratul maut, berhadapan dengan perkara yang digambarkan sebagai pintu masuk kepada alam akhirat itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan kepada mereka husnul khatimah. Dan kalau kita bernasib baik, saya akan tunjukkan, saya akan beritakan kepada tuan-tuan pada malam ini tentang apa dia perkara-perkara husnul khatimah yang akan diberi oleh Allah sebagai hadiah pada mereka yang mempersiapkan diri mereka untuk berhadapan dengan saat-saat kematian, iaitu berhadapan dengan saat-saat melaksanakan amal yang terakhir, amal dalam keadaan berabudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pengasih, maha penyayang bagi mereka yang mempersiapkan diri mereka untuk berhadapan dengan kematian tadi, maka sudah tentulah Allah SWT akan memberikan kepada mereka husnul khatimah, penutup yang terbaik. Penutup yang terbaik. Dan antara penutup yang terbaik itu, kalau lepas kita daripada sakaratul maut itu, ada di antara perkara-perkara yang akan kita dapat sekiranya kita jaga sungguh-sungguh amalan kita supaya istiqamah berterusan sampailah kita menuju sakaratul maut tadi, maka antaranya Allah akan bebaskan kita daripada azab kubur, dan Allah akan bebaskan kita daripada azab di akhirat, maknanya masuk syurga tanpa hisab. Masuk hisab. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, saya nak membacakan kepada tuan-tuan bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan antara hadiah-hadiah yang diberikan kepada mereka yang dapat masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Saya baca yang tanpa hisab dulu ni. Lepas tu kita tengok apa tanda-tanda dia. Antaranya digambarkan satu hadis yang panjang hadis ni. Panjang hadis ni. Saya baca dia punya yang pendek tu ajalah. Sebab kita masa tak banyak. Wa yadkhulul jannah min haula'i min ummatik 70,000, iaitu akan dimasukkan ke dalam syurga di antara umat aku, iaitu dimasukkan syurga tanpa hisab. Ni hadis ni panjang, saya bacakan bahagian tu saja. Iaitu seramai 70,000 orang. Ni 70,000 orang. Orang macam mana? Orang macam mana yang diberikan oleh yang diberitakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang akan masuk dalam syurga tanpa hisab. Antaranya yang digambarkan ialah orang-orang yang merealisasikan, mengamalkan
ataupun mempraktikkan tauhid, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah secara teori dan juga secara amali. Maknanya secara ringkasnya para ulama menghurai, hadis ni panjang, hadis ni panjang. Bukhari, Muslim. Bagaimana Nabi menggambarkan kepada kita orang yang benar-benar bersih akidahnya, yang benar-benar bersih tauhid dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang ni memproses diri dia kenal Allah. Macam mana kita nak mentauhidkan Allah kalau kita tak kenal Allah? Macam mana kita nak mengesakan Allah kalau kita masih ada tuhan-tuhan yang lain, wa iyazbillahi min zalik, dalam diri kita? Tak boleh. Jadi maknanya orang yang benar-benar mentauhidkan Allah dalam hidup dia, maknanya ada orang yang benar-benar menjadikan bahawa sakaratul maut itu sebagai persiapan dia. Dia punya deadline itu. Maka orang inilah yang telah merealisasikan tauhid secara teori, secara ilmiah dan juga cara praktik, cara fizikalnya, cara perasaan hatinya, cara pemikirannya tadi. Maka orang inilah antara termasuk dalam 70,000 orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Ini hadiah yang paling utama sekali. Jadi ada seorang sahabat saya tanya, adakah 70,000 itu sahaja? Ada orang lain, ada lain lagi tak? Maka digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar bahawa sanadnya jaid, sanadnya bagus, hadisnya sahih. Bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz, saya bacakan makna sahaja. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka saya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah minta tambah. Jadi Allah SWT telah menyatakan dalam berfirman, telah memberitahu kepada Rasulullah SAW bahawa 70,000 orang daripada kalangan umat dia akan masuk syurga. Maknanya tanpa hisab. Tanpa hisab. Maka Rasul SAW dan hadis yang lain dengan lafaz yang lain, maka Rasul aku telah meminta kepada Tuhan aku, kepada Allah untuk menambah. Ya Allah, kasihanilah umat aku. Ya Allah, mereka susah, mereka kerdil, mereka lemah, mereka dhaif, mereka tak mampu, mereka bukan macam umat-umat yang sebelum ini. Mereka berhadapan dengan fitnah Dajjal, mereka berhadapan dengan fitnah akhir zaman. Aku dah tak ada. Agaknya yang Rasulullah minta pada Allah, ya Allah, merayu Rasulullah untuk kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia dah pasti masuk syurga. Dia dah pasti masuk syurga, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia ingatkan umat dia, dia ingatkan kita. Kita ni diingat bila Allah gambarkan 70,000 orang akan dimasukkan syurga tanpa hisab. Nabi minta tambah. Minta tambah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku minta tambah, minta mohon, merayu kepada Allah supaya ditambah, kemudian Allah memberi aku tambahan. Setiap 1,000 orang itu akan membawa 70,000 orang lagi. Jadi maknanya daripada 70,000 orang tu, setiap 1,000 orang, maknanya 70,000, setiap 1,000 orang akan bawa 70,000 orang. Jadi bila saya kira tuan-tuan, 70,000 campur dengan 70,000, setiap 1,000 orang maknanya bagi 1,000, dikalikan dengan 70,000, maka dapat 4.97 juta orang. 4.97 juta. Ini orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Orang beriman yang akan masuk syurga tanpa hisab, 4.97 juta. Orang Islam yang ada sekarang, zaman kita ni, zaman kita, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam zaman kita 1.8, katalah 2 bilion, katalah 2 bilion yang sekarang, 2 bilion. Daripada zaman-zaman sebelum ni, berapa bilion? Maka daripada banyak bilion tu, saya tak kira lah, daripada sebelum saya tak tahulah berapa yang sebelum ni kan, kita pun tak kira. Tapi start zaman kita ni lebih kurang 2 bilion lah, 1.8, 1.9, katalah 2 bilion. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, daripada katalah 10 bilion lah kata. Lebih kurang 4.9, katalah 5 juta orang beriman akan masuk. 5 juta akan masuk dalam syurga tanpa hisab. Siapa mereka? Mereka di antaranya lah mereka yang mentauhidkan Allah. Mereka yang bersih akidah mereka. Secara ilmu, ilmiah dan secara praktik. Ilmu saja tapi tak praktik, tak jadi. Dua-dua sekali. Ini orang yang special tuan-tuan. Begitu juga ada di kalangan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang menggambarkan kepada kita bagaimana antara tanda-tanda mereka yang akan masuk syurga itu, yang akan terselamat, ialah apabila mereka itu memelihara Islam mereka, memelihara iman mereka, sehinggalah mereka akan menghabiskan kehidupan mereka di atas muka bumi ini dengan keadaan yang husnul khatimah. Jadi sebab itu tuan-tuan, pada malam ni kita nak ada rasa gembira. Mengikut daripada Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam hadis-hadis Nabi yang disusun. Kita akan baca sebahagian daripadanya. Dia mengatakan lebih daripada 20 golongan. 20 golongan yang akan diberikan oleh Allah SWT kan syahid fi sabilillah. Syahid fi sabilillah. Ini banyak orang syahid. Orang syahid ni akan mendapat apa? Akan mendapat kita kata ganjaran yang besar di akhirat nanti. Ganjaran yang besar menjadi 20 golongan. Nanti saya akan baca sekali. Baik. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, saya nak sebut pada malam ini bahawa sesungguhnya apabila kita mengingati sakaratul maut, maka sakaratul maut itu adalah merupakan kesakitan yang luar biasa. Kesakitan fizikal, saya dah cerita dah semalam kemarin, saya dah cerita dah. Kesakitan fizikal dan juga kesakitan hati, rohiyah. Spiritual pun sakit, jasadiyah pun sakit, jasmani pun sakit. Jadi dua-dua sakit. Jadi walaupun kita berhadapan dengan kesakitan, sebab tu Rasul ajar kita apa? Supaya kita minta doa, ya Allah, bila kita teringat aja mati, takut dengan kematian sebab kita bimbang kita tak sempat bertaubat, minta pada Allah. Kata Rasul apa? Ya Allah, tolonglah aku supaya berhadapan dengan kematian dan mudahkanlah kematian aku itu. Kita minta supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bincang semalam. Dan kemudian kita nak kena memperbanyak la ilaha illallah, kerana orang yang berakhir dengan kalimah la orang yang mempersiapkan diri dia untuk berhadapan dengan kematian. Baik. Ada beberapa tanda saya akan bacakan di sini tuan-tuan. Beberapa tanda saya bacakan daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, merupakan hadiah kepada mereka yang mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi sakaratul maut. Yang pertama sekali, mereka akan mudah untuk menuturkan syahadah di atas kematiannya. Maknanya dia akan mengucap kalimah la ilaha illallah. Kalimah ini adalah kalimah tauhid, di mana Allah mengutuskan semua rasul daripada Adam sampailah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kitabnya membawa kepada kalimah ini, kalimah yang amat berat. Bagaimana yang digambarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam meriwayatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesiapa yang akhir kalamnya, akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, nescaya dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga, maknanya masuk syurga. Ulama menghurai masuk syurga tanpa hisap. Maknanya dia akan diselamatkan daripada neraka Allah. Ini berita baik tuan-tuan. Sebab itulah apabila kita mengucap kalimah la ilaha illallah, kita zikirkan dia, kita wiridkan dia. Bukan zikirkan, wiridkan. Apa maksud wirid? Kita jadikan sebagai satu amalan yang berterusan. Kita mulakan dengan katakan, kita target 700 katakan sehari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 700 satu hari. Kemudian kita naikkan 1000 satu hari. Naikkan 2000 satu hari. La ilaha illallah. Sambil-sambil kita berbual kan. Sebab kita menyebut la ilaha illallah ini bermula dengan lidah. Lepas tu kita hadirkan hati. Kita hadirkan hati, maknanya hati kita pun sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka niat kita, ya Allah, aku nak kenal Engkau. Aku nak dekat dengan Kau, taqarrub pada Engkau. Ni niat dia kan. Jadi bila kita baca amal, maka siapa-siapa yang digambarkan oleh para ulama kita, menggambarkan siapa-siapa yang melazimkan dirinya menjadikan wirid la ilaha illallah, maka akan mudah bagi dia menyebut kalimah la ilaha illallah di akhir hayat dia. Dan di sini dilihat bagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bagaimana perintah untuk membaca kalimah la ilaha illallah ketika nak mati. Dia ceritakan bahawa Umar radhiyallahu anhu melihat Talha bin Ubaidillah dalam keadaan tidak senang. Jadi Sayyidina Umar melihat Talha bin Ubaidillah
dalam keadaan tidak senang. Maka Umar bertanya, mengapa engkau? Apakah isteri bapa saudara kamu menyakit? Apakah engkau bergaduh dengan isteri engkau? Maka Talha menjawab, tidak. Hanya saja aku mendengar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sempat aku tanyakan kepada beliau sehingga baginda telah wafat. Maka aku dengar beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimah yang bila dibaca oleh seorang hamba saat kematian, maka Allah akan hilangkan kesusahannya. Maka Umar pun mengatakan, sungguh aku tahu apa kalimah itu. Jadi Talha bin Ubaidillah ni dia tahu, dia dengar Rasulullah ada menyebut bahawa siapa yang baca kalimah ni di akhir hayat dia, maka kalimah ni akan jadi penghibur kepada dia, macam mana kita bincang semalam. Akan menjadi penghibur kepada dia, menjadi kekuatan pada dia, menjadi satu yang menyenangkan dia. Menjadikan sesuatu yang bawa kebaikan pada dia. Tapi dia tak tahu apa kalimah tu. Dia tak sempat dengar sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia tak sempat nak tanya kepada Rasul. Maka Sayyidina Umar kata apa? Aku tahu apa kalimah itu. Maka Talha bertanya, apa kalimah tu? Talha ni gelisah sebab dia tak tahu hadis tu. Hadis tu tak dengar separuh. Dia tak dengar habis. Maka tanya Talha, apa itu? Apakah dia kalimah yang agung itu? Yang lebih agung. Kalimah yang baginda perintahkan supaya pakcik dia membaca di saat kalimat di saat kematian. Maka dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab an kalimah la ilaha illallah. Maka Talha pun berkata, benar, demi Allah, memang itu yang pakcik diucapkan ketika dia meninggal dunia. Ini hadis Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Menunjukkan kepada kita bagaimana sahabat-sahabat dulu amat ambil berat tentang macam mana nak mempersiapkan sakaratul maut. Amat mengambil berat. Dan dia tertanya-tanya, apa dia? Bila Rasulullah kata, siapa yang membaca kalimah ni masuk syurga? Maknanya, tanpa hisap. Ni huraian ulama. Tanpa hisap. Tak akan dikenakan neraka. Tak akan diazabkan Allah yang maha pedih. Azab Allah maha pedih. Maka, bila dia tahu saja, itulah kalimah dia. La ilaha illallah. Maka sukanya hati dia. Gembira dia tahu itu kalimah dia. Maka lagi banyaklah mereka berzikir. Lagi banyak mereka berzikir. Ini tuan-tuan, kita nak kena rasa. Allah hadiahkan masuk syurga tanpa hisap. Sekiranya kita mempersiapkan diri kita dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita baca dengan lidah, baca dengan hati. Baca. Sampailah dia menjadi darah daging kita. Lepas tu nak sebut Allah ke nak sebut hu tu, ayat tu kemudian. La ilaha illallah dulu. Itu nombor satu. Baik, kemudian antara tanda-tanda kematian bagi mereka yang akan mendapatkan husnul khatimah, akibat daripada mereka itu seorang yang telah menjaga amal dia sampai ke akhir. Amal sakaratul maut dijaga, maka Allah SWT akan memberi tanda husnul khatimah dengan dahinya. Ketika meninggal, dahinya ni berpeluh. Orang beriman apabila dahinya berpeluh ketika meninggal dunia, dia telah mendapat husnul khatimah. Ini hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada satu ketika dia berada di Khurasan, lalu dia menjenguk seorang saudara yang sedang sakit dan mendapati dia telah wafat dalam keadaan dahinya berkeringat, dahinya berpeluh. Maka Buraidah pun berseru, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok dari saudara dia berpeluh. Maka saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, mautul mu'min bi'arakil jabin. Dia kata apa? Bi'arakil habin. Dia kata apa? Matinya seorang yang beriman itu adalah dengan dahinya berpeluh, berkeringat. Ini hadis sahih. Jadi apabila berkeringat mati ni, tuan-tuan, saya tengok. Saya tengok ayah saya. Kan? Masa ayah saya meninggal dunia tu, masa dia nak meninggal dunia, saya ingat lagi. Daripada maghrib dia sakit, dia dah lepas operation, dia sakit. Dia dalam keadaan nazak. Saya daripada KL terus pecut naik Innova pada masa itu. Naik Answer pada masa itu, Toyota Answer. Laju pecut. Tekan sampai ke tapak ke dia punya, kan, sampai ke bawah tak boleh nak tekan lagi dah. Tak kira lah trafik ada tak ada, saya langgar sebab saya kata, kan, ayah saya nak dalam sakaratul maut, saya nak bagi khidmat yang terakhir, nak talqin ke dia, nak ajar dia la ilaha illallah. Sampai sebelum maghrib saya pun terus berjumpa dengan dia dalam keadaan nazak. Saya ambil alih daripada adik saya terus bacakan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya baca kat dia, baca lama sampai dekat pukul 9, pukul 10. Saya orang KL, saya boleh jamak lah kan, jamak takhir.
Sampai pukul 9, pukul 10 saya terus sampailah satu masa saya kata dalam hati, ya Allah, kalau kau nak ambil ayahku, ambillah ya Allah, aku reda. Kemudian saya pun cakap dengan bapak saya ingat saya cakap dengan abah saya. Dia kata apa? Kata abah, nanti kita jumpa kat syurga nanti Nanti kita jumpa kat syurga. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Hati sedih tuan-tuan, tapi saya melihat sakit dia berhadapan sakaratul maut. Tak sampai hati saya kata, ya Allah, kalau kau nak ambil dia, kau ambillah ya Allah, aku reda ya Allah, aku reda. Saya pun ajar dia la ilaha illallah sampai satu ketika mata dia terbuka. Mata dia tutup asalnya menahan sakit, buka mata terbuka. Saya melihat mata dia dah tak ada macam orang cahaya orang hidup, tak ada lah, macam dah nak meninggal lah kan. Kemudian lepas tu dia tak cakap la ilaha illallah, bolok dia bercakap tapi tidaklah sebut la ilaha illallah. Tapi saya dengar ada orang lain tak tahu siapa. Semua orang heran siapa sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah kuat kat belakang. Mula-mula saya baca seorang, yang lain semua dengar. Baca Yasin lah apa sebagainya. Tiba-tiba ada seorang tak tahu mana-mana suara la ilaha illallah, dan bapak saya buka, abah terbuka mata dia. Dan lepas tu dia tutup mata dia, meninggal dunia. Tuan-tuan, saya seronok yang pertama dia meninggal dunia sebab sakit perut. Yang kedua saya seronok sebab saya melihat dahi ini berpeluh ketika lepas kami dah mandi, dah apa, dah bersih, dah lap, dah apa semua. Dah lap, dah bersih, dah apa, ketika kita letak jenazah dia di depan nak disembahyangkan. Kita buka untuk kali terakhir untuk tengok anak-anak, nak tengok kawan-kawan, nak tengok. Dahinya yang dah kita keringkan dah lap apa semua, berpeluh. Saya kata alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima amal abah saya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Ya Allah, terharu saya. Allah pilih dia. Inilah yang Rasul gambarkan dalam hadis ni, seorang mukmin, seorang beriman yang dahinya berkeringat, maka itulah tanda matinya husnul khatimah. Maka dikatakan berkeringat dahi merupakan ungkapan yang menunjukkan beratnya proses mati akibat proses kematian tadi. Maka Ibnul Malik mengatakan beratnya kematian bagi seorang mukmin menunjukkan dengan keringatnya Allah menghapuskan dosanya, menunjukkan Allah menghapuskan dosanya dan Allah meningkatkan darjatnya. Jadi ada banyak pandangan lah ulama bercerita tentang keringat tadi. Saya tak nak pergi lama sangat, kita ada masa. Nak sebut kat sini tuan-tuan, orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi suasana sakaratul maut, Allah bagi hadiah. Hadiah dia apa? Hadiah dia husn keringat. Keringat dia punya ni. Kita dah bersihkan dah. Saya ingat lagi. Saya dah bersih, dah lap. Mula-mula saya ingat air bekas mandi. Lap semua dah kering seperti itu. Keringat lagi. Ada lagi air. Allahu alam. Kemudian yang ketiga ialah mati pada malam dan pada siang hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumaat dan malam Jumaat, melainkan Allah akan menjaganya daripada fitnah kubur. Ini hadis sahih. Tuan-tuan, orang yang meninggal pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, maka kata Rasul, Allah akan menjaga dia daripada fitnah kubur, daripada azab kubur. Dan sindah digambarkan bahawa pada hari Jumaat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka Jahanam tidak dinyalakan. Neraka Jahanam kan ditutup, apinya ditutup kan, pada hari Jumaat, dan pintu-pintunya juga ditutup. Kemudian dikata penguasa tak bekerja, hari Jumaat cuti. Hari Jumaat cuti tuan-tuan. Dan jika Allah mencabut nyawa seorang hambanya bertepatan pada hari Jumaat, menunjukkan kebahagiaannya dan kebagusan tempat kembalinya. Yang dicabut nyawanya pada hari itu orang yang telah ditentukan mendapatkan kebahagiaan, kerana Allah memelihara daripada fitnah kubur. Sesiapa yang Allah pelihara daripada fitnah kubur, daripada azab kubur, maka insya-Allah akhiratnya adalah bahagia. Jadi ini yang ketiga tuan-tuan nak sebut kat sini kan. Kita tengok Al-Fadhil Ustaz Ismail Kamus meninggal hari Jumaat, Ustaz Harun Din meninggal hari Jumaat, ramai lagi para ulama kita meninggal hari Jumaat. Alhamdulillah, itu tanda-tanda yang baik. Kita tak tahu tuan-tuan, tapi kalau kita mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan sakaratul maut, insya-Allah kita akan bincang lagi pada masa-masa akan datang bagaimana nak proses diri kita itu, insya-Allah. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita akan terpelihara daripada azab ataupun fitnah kubur. Ini hadiah daripada Allah. Orang yang jaga sakaratul maut, yang menjaga amal terakhir supaya amalnya itu dapat istiqamah sampai amal terakhir. Dia jaga sungguh-sungguh, maka insya-Allah dia akan mendapat husnul khatimah. Yang keempat tuan-tuan, syahid. Mati syahid di medan perang. Mana yang pertama sekali, mati yang paling besar sekali adalah syahid di medan perang. Apabila seseorang itu berjuang perjalanan Allah dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah, menegakkan din Allah,
dan kemudian yakin dengan apa yang Allah janjikan, maka jadilah para syuhada. Ini Allah sebut dalam ayat Quran banyaklah tentang bagaimana orang yang telah meninggal dunia syahid, janganlah kamu kira mereka telah mati, mereka hidup. Jadi saya nak bacakan hadisnya. Dan apakah yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni panjang, saya baca makna sahaja. Dan daripada Al-Miqdam bin Ma'dikab meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mendapat 7 perkara. Orang syahid mati syahid 7 perkara. Kita ingat 7 perkara ni. Syahid ni, yang syahid ni maknanya syahid akhirat dan syahid dunia. Syahid yang paling besar ialah syahid dunia dan syahid akhirat. Ada orang dapat syahid akhirat, ada orang mendapat syahid dunia, ada orang mendapat syahid dunia dan akhirat. Nanti kita cerita yang tu. Baik. Orang yang mati syahid, siapa yang mati syahid? Siapa yang dapat ganjaran mati syahid? Siapa dia? Kita akan baca. 7 fadilat dia, kelebihan dia. Ini hadis sahih tuan-tuan. Yang pertama, Allah ampunkan dosanya di saat darahnya menitis yang pertama di atas muka bumi. Darah dia titis, menitis darah dia pertama atas muka bumi. Semua dosa diampunkan tuan-tuan. Allahu Akbar. Semua dosa diampunkan. Semua dosa diampunkan. Kemudian yang kedua, dia belum mati lagi. Baru darah titis. Darah jatuh. Maknanya dia nak mati dah. Tu darah dia jatuh. Dia nak mati tapi belum mati. Masih lagi dalam keadaan sakarat maut. Maka ketika itu Allah buka hijab dia. Yang kedua tuan-tuan, dia akan melihat syurga kat mana dia nak pergi. Maka jadilah sakit mati sakaratul maut nikmat kepada dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sakit mati sakaratul maut nikmat kepada mereka yang syahid fi sabilillah. Kenapa? Ketika sedang sakit, mungkin sakit kena pedang ke, mungkin sakit kena panah ke, mungkin sakit kena apa, kena tembak ke, kena bom ke, apa ke. Sakit ketika itu, maka sakit itu menjadi nikmat kerana Allah buka hijab. Dia melihat tempat dia akan pergi. Syurga Allah. Syurga Allah. Tidak ada halangan bagi dia untuk pergi ke syurga Allah. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, maka diselamatkan daripada azab kubur. Azab kubur tak kena. Kenapa azab kubur tak kena tuan-tuan? Sebab dalam hadis yang lain, Rasul gambarkan bila dia meninggal dunia, roh dia terus diangkat oleh Allah masuk dalam syurga. Kita tak masuk syurga lagi. Kita masih bergelumang dengan ujian di dunia ni. Dia dah masuk syurga dah. Allahu Akbar. Orang yang syahid fi sabilillah dah masuk syurga. Ini dalam hadis yang lain. Nak sebut sini, dia tak ada azab kubur. Tak ada azab. Itulah sakit dia masa dia kena pancung ke, dia kena pukul, kena apa. Itulah sakit dia. Itulah yang dia tahan. Dia tahan. Dengan kalimah tauhid, dia tahan. Kesakitan dia itu sehingga akhirnya membawa kematian. Kematian tu itulah sakit dia, dan bila dia nak meninggal Allah buka hijab, dia nampak syurga Allah, hilang sakit dia tuan-tuan. Macam kita melihat satu drama, satu movie yang mengasyikkan kita, lupa kita tak makan lagi. 2 jam, 3 jam tengok cerita Hindustan, gairah, terlalu fokus, khusyuk, sampai kita tak teringat kita ni tak makan lagi. Kadang-kadang yang bahayanya tak teringat, tak semayang lagi. Jadi tuan-tuan, kemudian diselamatkan daripada azab kubur, kemudian aman dan diselamatkan daripada ketakutan yang dahsyat di hari kiamat, di padang mahsyar. Orang di padang mahsyar huru-hara takut. Orang yang syahid syuhada, dia tak takut. Dia aman. Dia ada satu, dia punya saf, dia punya barisan dia. Wajahnya bercahaya seperti bulan. Kan, bersama-sama berjalan menuju kepada yaumul hisab. Dia antara orang yang awal akan dihisab oleh Allah. Berjalan menuju ke sana. Dalam satu barisan. Orang semua kelang kabut. Nak pergi mana, nak jumpa siapa. Panas. Dengan panasnya, dengan sebagainya. Dia tidak ada ketakutan. Dia aman ketika dahsyatnya hari kiamat. Dan kemudian merasakan manisnya iman. Dia merasa manisnya iman. Merasa manisnya iman. Kemudian dia akan menikah dengan 72 bidadari. Allah bagi kepada dia 72 bidadari. Isteri dia. Dan dapat memberikan syafaat kepada 7 keluarga. Ni yang paling best kali tuan-tuan. 70 orang ahli. Dan ahli ni tak semestinya ahli keluarga. Mungkin juga dia akan bagi pada kawan-kawan. Mungkin dia akan bagi pada orang yang tolong dia. Dia ni berjihad. Contohnya kita ni tolong orang Palestin. Orang Palestin nak berdepan dengan Israel. Kan? Kita tolong dia, bantu dia. Bantu dia berjuang. Akhirnya syahid dia. Maka dia akhirat nanti. Oleh kerana kita dah tolong dia, dah tolong anak isteri dia makan, minum sebagainya.
maka dia akan panggil, ya Allah, di Malaysia ada seorang dua yang membantu aku berjuang ketika di akhir, ketika aku telah syahid, dialah yang bantu keluarga aku sekian. Ya Allah, aku rindu dengan dia. Kau tolonglah ya Allah, carikan dia. Maka Allah panggil kita. Kita yang tengah bergelumang kat belakang, tak apa-apa dah, macam-macam dah, tengah berposak-posak dengan panas, dengan sakit, dengan lapar, dengan haus, dengan macam-macam. Tiba-tiba malaikat panggil. Nur Azman contoh. Dia panggil. Ni ada orang Palestin panggil kau. Mari sini. Kita pun ternaik ke atas, naik terus kita berjalan menuju ke tempat dia. Maka di sana kita mendapat syafaat. Allahu Akbar. Ini tolong orang yang berjuang tuan-tuan, besar pahala dia, sama macam mana pahala orang yang berjuang. Man jahada kan. Allah SWT. Man jahada ghajan fi sabilillah. Nanti saya baca hadis. Siapa yang membantu orang yang berjuang untuk berjuang, maka dia akan dapat sama macam mana orang yang berjuang. Daripada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa dia mengatakan bahawa seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa orang mukmin diuji dalam kubur kecuali syuhada? Kenapa orang beriman semuanya orang beriman ni kena azab kubur ataupun kena fitnah kubur, tapi kenapa ya Rasulullah?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, cukuplah kilatan pedang ketika mereka berhadapan dengan peperangan itu, di kepala mereka menjadi ujian, menjadi fitnah, menjadi kesusahan pada mereka. Cukuplah. Susah, takutnya berhadapan dengan golongan-golongan Dajjal ni. Ni besok nak lawan tentera Dajjal. Nak lawan tentera Dajjal. Kalau didatanglah ke Malaysia nak menyesatkan orang Islam, nak menyesatkan kita, wallahu alam kita berdepan tak berdepan. Kan nak sebut sini, berdepan dengan ketakutan yang luar biasa. Mungkin berdepan dengan ujian yang luar biasa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah ujian yang mereka hadapi, kesusahan, kesakitan, kepayahan, penderitaan yang mereka hadapi ketika di alam dunia ini berhadapan dengan suasana jihad tadi, maka di dalam alam barzah Allah selamatkan dia dah. Allah dah amankan dia daripada fitnah. Orang mukmin lain tak ada. Orang mukmin sembahyang, puasa, tapi dia aman damai, tak ada takut apa. Kitalah kat Malaysia kan. Maka orang-orang pun yang memohon mati syahid dengan ikhlas, hatinya diharapkan supaya memperoleh kesihatan. Maka dia kata sini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa Abu Hurairah meriwayatkan, barang siapa yang memohon mendapatkan syahid dengan ikhlas, dengan tulus. Ini kelebihan mereka yang berniat. Malam ni salah satu persiapan untuk berhadapan dengan sakaratul maut, berhadapan dengan amal yang terakhir, innal a'mal bil khawatim, amal yang menutup, kita minta, ya Allah, matikanlah aku di atas syahid fi sabilillah. Minta. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa-siapa yang minta pada Allah, bermohon pada Allah, berdoa dengan sepenuh kebenaran, dengan sepenuh dia benar, dia bukan bohong-bohong, dia bukan main-main, memang sungguh-sungguh. Kemudian sungguh ikhlas, tulus untuk supaya dia syahid, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat para syuhada walaupun dia mati di tempat tidur. Ini tuan-tuan. Maknanya dia dah berniat nak pergi menegakkan din Allah. Tiba-tiba tak sempat datang perang kita Malaysia, mana ada perang. Malaysia sekarang tak ada perang lah kan. Tak ada perang, tak ada Zionis masuk, tak ada Amerika ke nak kacau, tak ada kan. Belum lagi lah, wallahu a'lam. Tiba-tiba kita mati dulu, tapi hati kita niat. Maka kalaulah Allah izin kita hidup, berdepan kita akan berjihad sungguh, berperang sungguh dengan Zionis contohnya. Maka mati kita di atas katil tadi itu dengan niat yang ikhlas, sungguh-sungguh kita minta ke Allah, ya Allah, berilah ku syahid, ya Allah, berilah ku syahid, ya Allah. Maka Allah akan sampaikan kita darjat para syuhada, kita akan mendapat syahid akhirat. Apa maksud syahid akhirat? Walaupun kita mati di dunia ini kita mati dalam keadaan kita mati biasa, katakanlah mati kita sakit jantung contoh, maka kita ditanam, sebelum ditanam kita dikapankan, dimandikan, disembahyangkan, dan ditanam dengan kain kafan sebagainya macam mana orang biasa. Tetapi di akhirat kita akan mendapat pahala syahid. Maknanya dunia tak dapat syahid, tapi akhirat akan dapat. Yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting tuan-tuan. Kita nak mempersiapkan
amalan akhir kita dengan apa? Amalan akhir kita nak kena mempersiapkan dengan satu niat untuk mati syahid fi sabilillah. Niat aja. Tapi niat kena benar, maknanya niat main-main, bukan niat takut-takut. Maknanya niat ni, maknanya bila kita niat tu memang sungguh. Kalau sungguh berlaku Zionis serang kita, orang kafir serang kita, kita pertahankan negara kita, kita pertahankan agama kita, kan? Kita pertahankan bangsa kita, pertahankan semua yang ada dengan niat untuk menegakkan din Allah. Jangan sampai kan kekufuran menguasai negara kita. Ini contohnya. Maka ketika itu kita akan betul-betul pergi. Maka itulah yang menyebabkan Allah akan memberikan. Allah Maha mengetahui. Tuan-tuan, syahid juga masuk syurga tanpa hisab, insya-Allah. Maka para sahabat mengetahui hal itu, maka mereka berlomba-lomba untuk berjihad. Maka sahabat-sahabat berlomba-lomba untuk berjihad. Sebab tu dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun sahabat, semua berjihad. Walaupun dia buta, Abdullah bin Maktum pun nak pergi. Dia buta nak pergi jihad juga. Dari sinilah kita lihat bagaimana mereka cuba berlomba-lomba untuk mendapatkan akhir hayat mereka husnul khatimah ataupun kematian yang terbaik. Baik, ini nombor 4. Saya ni ringkaskan, ada panjang lagi. Baik, kemudian nombor 5 nak gambarkan ke sini tuan-tuan, hadiah iaitu husnul khatimah bagi mereka yang mempersiapkan diri mereka, yang beriman. Yang beriman ialah mereka akan mereka yang mati kerana penyakit wabak ataupun dulu disebut taun. Ini merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, telah meriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabak taun, tentang penyakit taun. Maka baginda menjawab, dulu merupakan azab. Jadi penyakit taun ini merupakan azab. Sebelum ini merupakan azab yang Allah datangkan kepada mereka yang dikendakinya. Kemudian Allah menjadikan rahmat bagi orang yang beriman. Ini hadis daripada Imam Bukhari. Maknanya menunjukkan sini bagaimana penyakit taun ini azab kepada orang yang sebelumnya. Tetapi apabila orang beriman berhadapan dengan wabak taun, dan sekarang ni COVID-19. Wabak virus COVID-19. Tak kiralah wabak virus apa. Maka sekiranya mati seseorang itu dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan dia Islam, dalam keadaan dia yakin bahawa hidup dan mati adalah daripada Allah, qada dan qadar, dia yakin daripada Allah dan dia redha, dia sabar, maka dia akan mendapat syahid fi sabilillah. Maka syahid ini adalah syahid akhirat. Syahid akhirat. Ini menurut pandangan jumhur ulama. Tidak sebut kat sini, ada ulama yang pandangan tidak, tapi nak sebut sini, contohnya COVID-19 lah. COVID-19. Taun ni memang dah Rasulullah sebut. Dia sebut kat sini bagaimana digambarkan kepada kita bagi mereka yang beriman, mereka yang benar-benar yakin dengan Allah, bergantung, bertawakal pada Allah, berharap pada Allah. Mereka yang mempersiapkan diri mereka untuk berhadapan dengan husnul khatimah, sakaratul maut itu, maka mati mereka dengan sebab wabak penyakit seperti taun ataupun COVID-19 sekarang. Sekiranya benar COVID-19 itu membawa kepada kematian, maka mereka akan dikira sebagai syahid fi sabilillah. Pada zaman Umar bin Khattab, kaum muslimin telah terkena penyakit taun pada tahun ke-17. Ini cerita pada masa itu Ubaidah Amir Al-Jarrah, Abu Ubaidah, telah memimpin penyakit itu, dan pada ketika itu beliau merupakan pemimpin, dan akhirnya dipendekkan cerita dia panjang. Akhirnya dia pun terkena dan dia meninggal dunia. Diganti oleh sahabat yang lain pun meninggal dunia. Jadi begitulah akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab menggambarkan tentang bagaimana kematian mereka itu dalam keadaan mereka redha kepada Allah. Mereka berhadapan dengan berani pada masa itu. Mereka berhadapan dengan keberanian. Mereka memimpin umat pada masa itu. Walaupun mereka tahu mereka akan menghadapi kita kata kesakitan yang boleh membawa maut. Kita tengok apa khutbah dia. Saya bacakan sikitlah khutbah dia. Maka Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Yang mana kalaulah Allah izin hidup dia lepas Umar nak lantik dia sebagai khalifah, Amirul Mukminin. Tapi dia meninggal dunia. Dia seorang yang sangat disayangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dia telah berkata, ini dengar khutbah dia. Dia kata apa? Sesungguhnya penyakit ini merupakan rahmat bagi kamu. Ini doa Nabi kamu. Ini positifnya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan semua orang kena sakit ni, dia satu kumpulan yang mana setelah dia kena,
mereka kuarantin macam kita sekarang. Dia kuarantin, dia tak keluar. Maka dia kata, yang kena sakit ni, yang takut, yang tengah sakit dan sebagainya, maka dia bagi khutbah. Apa dia kata? Sesungguhnya penyakit ini adalah rahmat bagi kamu. Inilah doa Nabi kamu. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa, siapa yang kena wabak ni, maka dia akan dapat syahid fi sabilillah. Rahmat. Maka jangan takut. Dan penyebab kematian orang yang soleh sebelum kamu. Ini khutbah dia. Sesungguhnya Abu Ubaidah memohon kepada Allah agar mendapat bahagian. Nak menunjukkan bahawa dia reda dengan qada dan qadar. Maknanya kalau rakyat dia sakit, anak buah dia sakit, dia kata, aku mohon pada Allah agar aku dapat bahagian. Maka Allah izin dia dapat juga. Maka menaikkan semangat orang lain. Jangan takut dengan penyakit. Tapi takutlah mati dalam keadaan kekufuran. Takutlah mati ketika munafik. Takutlah mati dalam keadaan berpura-pura. Tapi mati dalam keadaan beriman, yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang digambarkan oleh Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Maka akhirnya dia memohon, dia kata dalam khutbah, ya Allah, sesungguhnya penyakit ini rahmat. Maka aku mohon kepada engkau agar aku mendapat bahagian. Maka Allah izin dia pun terkena taun dan kemudian meninggal. Dan kemudian dia telah diganti oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'az pula mengganti tempat dia sebagai timbalan. Governor, timbalan. Maka Mu'az membangkit berkhutbah. Dia mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya penyakit ini adalah rahmat bagi kamu. Dan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas kamu. Rasul doa, siapa yang kena taun, syahid fi sabilillah. Rasul doa akan dapat ganjaran yang besar di akhirat nanti. Maka dia menyebabkan penyebab kematian orang-orang soleh sebelum kamu. Maka Mu'az meminta kepada Allah, ya Allah, aku meminta pada engkau agar aku dan keluarga aku mendapat bahagian. Positifnya dia. Dia minta pada Allah. Dia bukan cakap dia takut tak. Dia cakap dia minta rahmat. Dia kata ni rahmat. Maka dia minta kepada Allah agar dia dan keluarganya, maka anaknya bernama Abdul Rahman terkena penyakit itu. Kemudian meninggal dunia. Anak dia meninggal dunia dulu. Kemudian Mu'az berdiri dan berdoa untuk dirinya sendiri. Oleh kerana rahmat, dia nak tunjukkan keyakinan pada Allah. Dia minta dan Allah perkenankan. Maka dia pun terkena penyakit, dia pun meninggal dunia. Dan kemudian kemudian keterangan ini menunjukkan kabar gembira bagi mereka yang terkena penyakit, maka mereka tidak berduka cita, tak takut dengan sakit. Maka umat Islam tak takut dengan sakit, tak takut dengan virus. Sebab kematian dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajal kita, tuan-tuan, kalau kita tak mati sebab COVID-19, kita mati sebab aksiden. Tak mati aksiden, mati sakit jantung. Tak mati sakit jantung, mati terantuk batu jatuh, tergolek. Mati tercekik. Mati. Maknanya mati itu dah tetap. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'a wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal mereka, tidak akan lambat walau satu saat, tidak akan cepat walau satu saat. Kalau masa COVID kita sampai ajal kita, maka mati kita. Sebab tu kita kena betulkan akidah kita. Bukan penyakit yang mematikan kita, bukan aksiden yang mematikan kita. Yang mematikan kita ajal yang telah ditetapkan Allah. Allah yang mengambil nyawa kita. Sebab itu perkara ini adalah merupakan satu rahmat yang digambarkan oleh para sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kabar gembira. Sehingga akhirnya perkara ini berlaku kepada sahabat. Akhirnya benda itu diangkat oleh Allah. Penyakit taun itu diangkatlah. Baik. Ini cara ringkas. Yang kelima. Maknanya wabak adalah merupakan salah satu kematian yang baik. Orang yang terkena penyakit. Jadi jangan takut dengan COVID-19. Bukan takut maknanya kita tidak jaga kita punya kebersihan, tak jaga kita punya diri kita sebagainya, bukan. Tapi maknanya kalau Allah izin kena, maka itu sebahagian daripada qada dan qadar Allah. Jangan kita bimbang, resah, gelisah. Kalau Allah izin hidup kita walaupun kena. Ramai orang kena selamat, tak mati. Ramai orang tak kena COVID-19, mati. Ramai yang mati bukan sebab COVID-19. Ada pak saudara saya meninggal di Muar ni. Bukan sebab COVID-19. Dia sebab paru-paru dia diserang. Kuman bakteria serang. Bukan sebab COVID-19. Saya sebut kat sini, kematian tu dah pasti. Jadi sebab tu jangan takut dengan kematian. Bila sebut tu, yang penting kematian, kita punya husnul khatimah. Kematian yang terbaik. Maknanya mati dalam keadaan beriman kepada Allah.
Maka yang keenam, mati kerana sakit perut. Salah satu hadiah ialah orang yang sakit perut. Ini antara kematian-kematian yang Allah akan berikan hadiah. Mati yang terbaik lah. Mati sakit perut. Ada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang jumpa Rasul. Maka bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saudara aku mengeluh kerana sakit perut." Maka Rasulullah berkata, "Minumlah air madu." Jadi salah satu ubat sakit perut, minum air madu. Minum air madu. Maka orang tu pergi, kemudian kembali lagi. Dia dah minum tapi masih sakit. Maka dia kata, minum air madu 2 kali. Sampai ketiga kali Rasulullah kata, minum air madu. Maka yang ketiga tu Rasulullah, masuk ke yang keempat tu Rasulullah sebut, Allah benar, perut tu yang berdusta. Perut tu yang berdusta, Allah benar. Jadi ini hadis daripada muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita, baginda barang siapa yang mati kerana penyakit perut, maka ia tidak akan diseksa dalam kuburnya. Barang siapa yang mati kerana sakit perut, maka dia tidak akan diseksa di dalam kubur. Maka inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang mati sakit perut, Allah tidak azab dia. Ini penting tuan-tuan. Penting insya-Allah. Kemudian yang ketujuh, mati kerana tenggelam. Mati kerana lemas. Mati kerana lemas. Mati lemas pun rupa-rupanya syahid juga. Kalau beriman syahid. Kemudian mati tertimpa dinding, rumah runtuh. Tiba-tiba gempa bumi tempat kita tak ada gempa bumi. Tapi ada tanah landslide, tanah runtuh. Contohnya di Highland Tower, tanah runtuh, bangunan tertimpa. Kan, kita tak ada gempa bumi, landslide ada. Tapi banjir lumpur di Cameron, pernah membawa kematian kepada penduduk satu kampung. Jadi mati tertimpa dengan dinding kerana lemas, ini antara. Dan juga mati kerana kebakaran, mati aksiden. Mati aksiden, syahid tuan-tuan. Bukanlah maknanya kita buat pandu dengan sambil lewa sambil kita mati, tidak. Tapi nak tunjuk sini, orang yang menjaga, kunci dia apa sini tuan? Kuncinya, orang yang menjaga jiwa dia, pemikiran dia untuk mendapatkan husnul khatimah tadi, dengan menjaga sakaratul maut, menghadapi saat amal yang terakhir, dia menjaga supaya dia dalam iman, menetapkan diri dia sebagai tadi, maka mati dalam keadaan apa yang dia dapati, dia akan mati syahid. Allah pilih dia lepas daripada dapat ganjaran yang besar lah, nak sebut kat sini secara senang. Baik, Abu Hurairah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Syahid itu ada 5. Ini satu hadis. Syahid itu ada 5. Mana syahid ni bukan hanya berperang. Yang pertama kata orang yang mati kerana sakit taun. Yang mati kerana wabak. Yang kedua mati kerana sakit perut. Mati kerana sakit perut. Orang yang mati tenggelam, yang lemas. Orang yang mati tertimpa, bangunan runtuh sebab contohlah katakan gempa bumi, bangunan runtuh. Contoh, ataupun bom meletup, bangunan runtuh. Jangan takut. Jangan takut. Orang yang mempersiapkan diri untuk akhir ni, dia beriman. Dia runtuh. Dia tak takut dengan runtuh. Dia takut dengan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kemudian mati di jalan Allah, mati yang berperang perjalanan Allah. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka tenanglah wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Maka tenanglah kalian bahawa seorang Muslim, dia tidak akan menyesal dengan apa yang berlaku kepadanya. Kerana dia telah mempersiapkan dirinya untuk berhadapan dengan kematian. Maka mereka yang mempersiapkan dirinya untuk berhadapan dengan kematian, iaitu mendapatkan husnul khatimah dan menjaga sakaratul maut tadi, supaya sakaratul maut itu dihadapi dengan persiapan, dengan persediaan, maka segala yang berlaku kepadanya, Allah akan memberi rahmat kepada dia sehingga dikira sebagai syahid fi sabilillah. Ini berita gembira tuan-tuan. Berita gembira. Kenapa gembira? Kerana tuan-tuan rahmat Allah, peluang kita nak jadi orang yang syahid fi sabilillah. Walaupun kita tak perang. Mana ada perang kat Malaysia? Malaysia tak ada perang. Tak tahulah masa akan datang. Tapi nak sebut sini, kalau Allah izin perang, itu syahid akbar. Syahid akbar. Syahid yang dunia wal akhirah. Dunia dan akhirat. Tapi sekurang-kurangnya, kalau tak dapat syahid yang besar, syahid yang kecil pun tak apa. Syahid akhirat pun tak apa. Iaitu kita terlepas mudah-mudahan daripada azab Allah
Subhanahu wa taala di dalam akhirat, di dalam neraka dia. Maka nombor 8 tuan-tuan, seterusnya masa tak banyak ni. Matinya seorang yang beranak yang meninggal dunia sebab dia bersalin, meninggal pun masuk dalam syahid juga. Maka satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, satu hadis yang diriwayatkan oleh berdasarkan hadis Ubadah bin As-Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjenguk Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu. Rasulullah ziarah Abdullah bin Rawahah. Kemudian Rasulullah pun bertanya, apakah engkau tahu para syuhada? Siapa para syuhada ini? Maka para sahabat menjawab, tentulah seorang Muslim yang terbunuh ketika berperang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau demikian para syuhada di kalangan umat aku ni sedikit sangat. Maka seorang Muslim yang terbunuh itu mati syahid. Seorang yang mati kerana ta'un itu mati syahid. Seorang wanita yang mati ketika melahirkan juga mati syahid. Anaknya akan mendorong dia masuk ke dalam syurga. Hadis ini hadis sahih. Begitu juga dalam satu hadis yang lain, yang juga hadis sahih, bagaimana para syuhada itu ada 7 golongan. Disebut Rasulullah. Di hadis lain pula. Syuhada ini ada 7 golongan. Selain daripada yang terbunuh di jalan Allah, orang yang mati kena ta'un syahid. Orang yang mati tenggelam syahid. Orang yang mati terkena penyakit perut syahid. Orang yang mati kerana kebakaran. Mati kerana kebakaran. Rumah terbakar. Syahid. Jadi bila rumah terbakar dah tak boleh keluar. Dah tak boleh keluar tuan-tuan. Kita dah terperangkap dalam rumah. Terperangkap. Rumah terbakar. Nak keluar tak boleh dah. Semua dah terperangkap. Kita berhadapan dengan api. Maka jangan panik. Jangan panik ketika itu. Banyakkan la ilaha illallah. Jadikan la ilaha illallah peneman kepada sakaratul maut kita. Sakit tak? Sakit tak terbakar? Sakit. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai Allah ambil nyawa kita. Maka digambarkan Rasulullah, mereka yang mati kebakaran juga syahid fi sabilillah. Orang yang mati kerana tertimpa, orang yang mati terempak sesuatu pun syahid. Dan perempuan yang mati kerana melahirkan, takhrijkan oleh Ibn Malik, Abu Daud, An-Nasa'i, Ahmad bin Majah. Ini dua hadis. Yang ke-9, mati kerana membela agama, membela diri dan mempertahankan harta. Ini penting tuan-tuan. Ini zaman kita ni. Ni kalau berlaku 13 Mei lagi sekali kat Malaysia ni, tiba-tiba berlaku pergaduhan kaum dan sebagainya. Kita tak tahu, nampak macam orang nak bergaduh je sekarang ni. Kita harap tidaklah. Mudah-mudahan tidak. Tetapi kalau bergaduh, jangan takut. Kata Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Ni golongan lain pula. Golongan contohnya kita duduk dalam rumah kita, tiba-tiba datang perompak, penyamun. Menyamun rumah kita. Kita pertahankan rumah kita. Mati kita syahid fisabilillah. Barang siapa yang terbunuh kerana membela keluarganya, dia nak bela keluarganya. Tiba-tiba ada orang nak perkosa, dia nak bela keluarganya, maka ia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan agamanya, maka ia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan nyawanya, maka ia mati syahid. Pertahankan nyawa pun mati syahid. Orang serang dia pertahankan diri dia. Pertahan, nak menjaga din dia, nak menjaga agama dia, maka syahid dia. Abu Hurairah meriwayatkan seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting hadis ini tuan-tuan. Hadis ini penting. Nak menunjukkan bahawa seorang beriman itu bukan dayus, bukan penakut. Maka Abu Hurairah telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi seorang lelaki, seorang sahabat datang. Orang jauh lah. Maka wahai Rasulullah, bagaimana pendapat kamu jika ada orang datang untuk mengambil hartaku? Maka kalau ada orang datang nak rampas harta, apa pandangan kau ya Rasulullah? Maka apa jawab Rasul? Jangan bagi. Jangan bagi dan ambil harta kamu. Maka bagaimana kalau dia serang aku? Bagaimana kalau dia serang? Maka Rasulullah kata, lawan. Lawanlah dia. Perang dia. Maka bagaimana kalau ia membunuh aku? Kalau aku mati, syahid. Kamu mati syahid. Mati syahid. Syahid ni syahid akhirat. Syahid akhirat apa? Kemungkinan besar dia dapat bagi syafaat pada 70 keluarga. Kemungkinan besar dia dapat masuk syurga tanpa hisap. Syahid akhirat. Jangan main-main tuan-tuan. Pertahankan harta je. Pertahankan diri je. Kemudian engkau mati syahid. Bagaimana pula jika aku membunuhnya? Aku tak mati. Dia pula yang mati. Maka dia akan masuk neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya mempertahankan harta kita. Mempertahankan keluarga kita. Mempertahankan diri kita. Daripada diserang oleh mereka yang tidak pada haknya. Maka mempertahankan diri itu adalah wajib. Kita kena pertahankan diri kita. Jangan jadi dayus. Lawan tak apa. Mati syahid. Kalau dia mati, dia masuk neraka. Sebab dia yang menyerang kita. Dia yang berniat jahat.
Dari Mukharik radhiyallahu anhu telah mengatakan seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki lain datang. Ada seorang telah mendatangiku lalu ingin mengambil hartaku. Jadi ada seorang datang nak ambil harta dia. Maka baginda mengingatkan kepada baginda pun mengatakan, suruh dia ingat Allah. Maknanya ittaqillah, cakap dia, takutlah kamu kepada Allah. Ingatkan Allah, maknanya dakwah dulu. Jangan main pukul dia, dakwah dulu. Takutlah kamu pada Allah. Maka jika dia tak mau mengingat Allah, kalau dia tak takut Allah, minta tolong kaum muslimin, panggil orang supaya tangkap dia. Jangan kita lawan lagi. Panggil, tolong, siapa yang ada ni, tolong. Ada orang nak rampas harta, ada orang nak perkosa anak aku, sebagainya. Minta tolong orang ramai. Lepas tu dia kata, kalau tak ada orang yang sekeliling, tak ada orang nak tolong, maka minta tolong supaya pihak penguasa. Panggil polis. Panggil polis. 999 contoh. Panggil polis. Kata Rasul ni, Rasulullah ni hadis sahih. Kemudian, kalau penguasa pula jauh, polis jauh. Nak telefon pun, telefon tak ada bateri. Nak telefon susah di hadapan sini, tak boleh nak buat apa. Maka, perangi dia, pertahankan keluarga engkau. Pertahankan harta kamu. Dan engkau termasuk orang yang syahid sekiranya engkau meninggal dunia. Maka, pertahankan. Maknanya Rasulullah SAW bukan suruh kita serang dia. Rasulullah suruh dakwah dulu. Ajak orang lain supaya solusinya penyelesaiannya baik. Kemudian apabila dah tak boleh buat apa-apa, maka pertahankan diri kamu. Kalau dia serang kamu, serang dia, lawan dia. Dan kalau kamu mati, kamu syahid. Dan ataupun kamu dapat mencegah harta kamu daripada dia. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Jadi yang ke-9 ni tuan-tuan nak sebut sini, pertahankan diri. Jadi orang yang mempersiap, yang bersedia sakaratul maut, dia tak takut. Dia tak takut. Dia berani. Kerana dia tahu kematian itu adalah milik Allah. Ajal itu milik Allah, bukan milik penyamun. Bukan milik pembunuh, milik Allah. Datanglah pembunuh nak tembak, nak bunuh dia. Kalau Allah Subhanahu Taala tidak lagi menyatakan itu masa ajal, tak mati dia. Maka dia tak takut. Tetapi kalau mati dia, mati dalam keadaan syahid. Ini nak sebut kat sini bagaimana kefahaman tentang memelihara diri pada amal yang terakhir itu adalah penting. Kerana itulah penutup, dan daripada situ mungkin tuan-tuan puan-puan, kita sebelum ni semayang pun korup, puasa kita pun tak elok. Tetapi tiba-tiba amal akhir kita, Allah izin amal yang membawa kepada syahid akhirat, maka mudah-mudahan amal akhir itu akan membawa kepada kebahagiaan kita di akhirat. Ini kita tak tahu. Tapi kita tak akan dapat benda ni tuan-tuan, kecuali kita mempersiapkan diri kita. Kita kena faham, kena duduk dalam tarbiyah, kena ada kefahaman, hati kita kena bersih, kena ada cahaya, baru kita boleh berfikir macam tu. Baru kita boleh merasai macam gitu. Maknanya, bila sampai waktu yang tertentu tu, katakanlah kita terperangkap dalam rumah yang penuh dengan api, kita tak takut, kita pun siapkan diri kita untuk mati dalam keadaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak accident, kita dah accident dah. Dah accident. Kita tahu kalau kita mati dalam keadaan la ilaha illallah, mati dalam keadaan beriman dengan Allah, accident tu syahid. Accident tu syahid. Digambarkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah, dia kata apa? Dia kata setiap kematian yang mengerikan, kematian yang menyakitkan, maknanya yang sakitnya luar biasa, contohnya accident, sebagainya, terempap tadi. Maka kematian itu sekiranya diikat dengan iman, dengan qada qadar, maka kematian itu adalah kematian yang digambar sebagai kematian syahid fi sabilillah. Ini besar tuan-tuan, ini hadiah Allah kepada kita ni. Ini Allah sayang kita, walaupun Allah bagi sakit, mati ni sakit, tapi sakit mati ni ada dia punya balasan yang besar, iaitu syahid fi sabilillah. Syaratnya apa? Mentauhidkan Allah. Sebab tu kalimah la ilaha illallah mesti bermain dengan lidah kita, mesti bermain dalam hati kita. Tuan-tuan puan-puan, kita banyak dosa, muda-muda dulu banyak dosa. Umur kita 40 tahun, maknanya 40 tahun muda dulu kita banyak dosa. 50 tahun, 40 tahun kita banyak dosa. Umur kita ni banyak dosa tuan-tuan. Kalau saya nak cerita satu-satu dosa kita banyak. Tetapi sekiranya kita berusaha minta supaya Allah berikan kita husnul khatimah. Kita berusaha mengikut proses tarbiyah, duduk dalam husnul khatimah supaya kita dapat husnul khatimah tadi, insya-Allah bukan sahaja husnul khatimah biasa-biasa, Allah akan bagi syahid fi sabilillah. Maka antara tanda-tanda yang lain juga, seorang itu akan mati ketika buat amal soleh. Ada orang mati ketika sembahyang, ada orang mati ketika baca Quran, ada orang mati ketika sedang berzikir. Maka itu antara tanda-tanda Allah memberikan kematian yang baik. Sebab tu bila kita berzikir, banyak berzikir, mati kita pun insya-Allah dalam keadaan berzikir.
Kita banyak solat, kita suka seronok solat insya-Allah. Kita minta mati solat, mati dalam keadaan sujud kepada Allah. Ada orang mati ketika sujud. Ada orang mati ketika dia sedang membaca Quran. Ada banyak kita orang mati dalam keadaan beramal soleh. Dan kemudian tuan-tuan, orang yang mempersiapkan dirinya untuk amal yang terakhir ini, maka mereka yang mempersiapkan amal ini, maka Allah akan memberikan kebaikan pada dia. Ini hadis ini penting tuan-tuan. Saya bacakan. Saya minta masa sikit tuan-tuan. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hamba-Nya, jika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, pada hamba-Nya, maka dia akan menggunakannya, kata Rasul. Allah akan guna kita. Allah akan guna kita. Maka sahabat tanya, bagaimana Allah gunakan hamba-Nya? Maka Rasul menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah memberikan taufik kepadanya. Allah memberikan satu kekuatan kepadanya. Kekuatan, hidayah, taufik namanya kemampuan untuk melaksanakan amal, beramal. Sehingga dia melakukan amal soleh. Dan kemudian dia mati selepas melakukan amal soleh. Jadi kalau Allah nak memberikan kebaikan kepadanya ini, maka Allah akan bagi dia kekuatan untuk beramal. Dia mati sedang beramal soleh. Tapi ini bukan sebarang orang dapat. Ini dapat kepada orang yang sentiasa berhajatkan kepada kebaikan bersama Allah. Orang yang mempersiapkan diri dia. Allah akan bagi taubat nasuha. Sebab tu kita kena doa. Allahumma ja'alna, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikan rezeki kepada aku untuk bertaubat nasuha. Mendapatkan taubat nasuha sebelum mati. Jadi tuan-tuan, kalau Allah memberikan kepada kita, Allah gunakan kita sebelum mati, Allah guna kita, kita akan buat sesuatu yang Allah perintah. Taufik namanya kekuatan berbuat amal, beramal. Kita berdakwah ke, kita duduk di dalam keadaan solat ke, berzikir ke, baca Quran ke, kita tolong orang. Tengah-tengah buat tu, tiba-tiba mati sampai, ajal sampai. Maka itulah Allah SWT memberi kebaikan kepada dia. Kebaikan. Mati ketika beramal soleh. Dalam satu hadis lain, Abi Utbah radhiyallahu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan mencucinya. Maka sahabat tanya, apa maksud Allah cuci? Ini cuci. Allah cuci. Perkataan Allah cuci. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia bukakan baginya perbuatan baik sebelum mati. Sebelum dia mati, dia buat baik. Banyak Allah bersihkan dia. Sebelum dia jahat, dia buat macam-macam dia buat. Tapi Allah sayang. Adalah benda yang dalam hati dia. Mungkin dia hajat kepada husnul khatimah. Dia nak melakukan perkara-perkara yang baik. Tapi tabiat dia tidak membenarkan, mengizinkan, menghalang. Tapi di akhir-akhirnya Allah cuci dia, Allah bersihkan. Kata Rasulullah, apa maksud dia bersihkan tadi? Di akhir hayat dia, sebelum Allah cabut nyawa dia, Allah bukakan pada dia untuk buat baik. Dia buat baik. Tuan-tuan, ini semua pilihan Allah. Kenapa? Kerana mereka telah memilih Allah sebagai Tuhan. Jadi inilah antaranya yang terakhir saya nak sebutkan sini tuan-tuan. Bagaimana Allah gambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap saat kita kita ni sedang menanti ajal. Setiap saat kita sedang menanti ajal kita. Maka janganlah kita tidak memanfaatkan kecuali untuk mengikuti keredaan Allah. Setiap saat kita sedang menunggu ajal. Mungkin ajal kita di luar rumah besok pagi. Di luar rumah besok pagi. Keluar daripada rumah, tiba-tiba kereta langgar. Mungkin ajal kita petang besok, ketika kita bermain dengan anak-anak kita. Tengah bergurau-gurau dengan anak-anak, tiba-tiba. Mungkin ajal kita minggu depan. Minggu ni minggu akhir. Mungkin ajal kita tahun depan, kita tak tahu. Mungkin ajal kita malam ni. Lepas habis ni, tiba-tiba habis kita. Maka sebenarnya kita sedang menanti saat ajal. Sebenarnya kita sedang menanti saat ajal. Setiap hari, maka seorang yang mempersiapkan dirinya untuk berhadapan dengan saat ajal tadi, maka dia yakin bahawa dia akan segera berangkat ke akhirat. Dia yakin bahawa dia akan berangkat ke akhirat. Maka untuk mendapatkan darjat para siddiqin, mendapatkan darjat orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh, maka kita hendaklah memohon kepada Allah. Kita kena minta kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita, kekuatan kepada kita untuk beramal. Kekuatan untuk melaksanakan amal saleh dan memberikan kepada kita persiapan untuk kita berhadapan dengan kematian. Jadi kita minta ke Allah. Ini salah satu permintaan yang kita minta dalam doa kita. Kita minta supaya Allah memberikan taufik kepada kita, terutamanya di akhir hayat kita,
dan memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan persiapan berhadapan dengan sakaratul maut, saat ajal, dan kita minta supaya Allah meneguhkan kita, menetapkan kita di atas jalan benar, jalan Islam, jalan perjuangan Islam di dunia dan di akhirat. Itu insya-Allah tuan-tuan pada malam ni. Tuan-tuan, apa yang saya sebut sini bukan menakutkan, mengembirakan. Orang Cina, orang India yang bukan Islam, orang Melayu yang murtad keluar daripada Islam, mereka tak husnul khatimah. Tapi kita insya-Allah ada husnul khatimah. Maka jangan kita takut mati. Jangan takut mati. Hendaklah kita merasai bahawa Allah telah memberi peluang pada kita. Bila Allah bagi umur kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Allah bagi umur kita sampai pada hari ini 30 tahun, 20 tahun. Mari kita dalam keadaan ada kesedaran. Boleh pula bincang-bincang tajuk sakaratul maut ni. Maka sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa dia akan memberi rahmat kepada kita. Maka hendaklah kita tunduk pada dia. Kita minta pada dia supaya kita dapat taufik untuk melaksanakan amal soleh di akhir hayat. Dan kita minta kepada dia supaya kita diberikan kekuatan untuk mempersiapkan diri kita berhadapan dengan sakaratul maut, berhadapan dengan masa amat mati kita. Dan insya-Allah tuan-tuan, esok dan lusa kita akan sambung lagi bagaimana kita mahu memproses diri kita sehingga akhirnya insya-Allah kita akan ada kekuatan. Contohnya tuan-tuan, antara benda yang kita kena proses diri kita ni nak lawan nafsu. Nak lawan nafsu. Macam mana nak lawan nafsu tuan-tuan? Nafsu ni kita sendiri, diri kita sendiri kan. Maka strategi nak lawan nafsu, kita tak boleh tergesa-gesa. Tak boleh buat sekaligus. Kita kena buat sikit-sikit. Contohnya, kalau kita kata kita ni suka tengok telefon. Tengok telefon sampai 10 jam katakanlah. Banyak jam lah kan. Main game. Katakan kita tengok kira satu hari 4 jam kita main game. Main game ni 4 jam kata. Itu maknanya nafsu. Maka kita cuba pelan-pelan. Okey, hari ni 3 jam je. Besok 2 jam setengah. Kurang lagi sikit-sikit. Buat sikit-sikit. Kita time. Okey, 2 jam aja. Lepas tu besok setengah jam. Besok dah lah habis. Sebab kita nak lawan diri kita, kita tak kuat. Maka salah satu strateginya buat pelan-pelan. Ini antara contoh. Ini kita akan bincang nanti kemudian. Macam mana cara kita nak mempersiapkan diri kita sehingga kita duduk bersama dengan perjuangan. Melawan nafsu kita, melawan hawa kita, melawan segala perkara-perkara yang buruk dalam diri kita. Dan kemudian sambil-sambil kita mudah-mudahan kalau Dajjal datang besok, insya-Allah kita mampu melawan Dajjal. InsyaAllah. Tapi kita kena istiqamah dengan majlis-majlis ilmu seperti ini, insya-Allah. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim. Insya-Allah kalau ada rezeki kita akan ada besok malam, insya-Allah. Sabtu malam mungkin ada program lain, tapi tak apa, besok malam ada, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah, insya-Allah. 9:30 besok malam. Kita baca doa sikit, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nasrati syariatik. فاصك اللهم رابطتها وادمتها ودها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيمة ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت.
اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله، اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المتقين حقا، اللهم اجعلنا من المحسنين حقا، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من الواسلين، اللهم اجعلنا من المحبين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من المهديين. يا الله، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah esok malam